Terima kasih Tuan Ketua. Izinkan saya menjawab soalan ini sekali dengan soalan daripada Bukit Gelugur, soalan nombor 24 pada hari ini, dan juga soalan daripada Ipoh Timur, soalan nombor 42 pada hari ini kerana isu yang sama. Ya. Tuan Ketua, penetapan dasar kewangan jangka panjang di peringkat pusat adalah terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan. Namun demikian, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun MEDEK mempunyai dasar pembiayaan khusus dalam tempoh jangka panjang kepada perusahaan kecil dan sederhana SME melalui beberapa agensi di bawah MEDEK, di antaranya SME Bank, iaitu pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana dengan nilai pembiayaan sehingga RM500,000. Bank Rakyat menyediakan pembiayaan perusahaan kecil dan sederhana dengan nilai pembiayaan sehingga RM1 juta. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) menyediakan pembiayaan kepada PKS dengan nilai pembiayaan minimum RM100,000 dan maksimum RM10 juta. Dalam masa yang sama, MEDEK juga akan terus memperkasakan program keupayaan dan pembangunan kapasiti serta latihan untuk usahawan, terutamanya dalam mengadakan teknologi dan digitalisasi dalam operasi perniagaan. Selain daripada itu, kementerian juga ada menyediakan kursus-kursus latihan untuk menjadi usahawan dan bukannya untuk makan gaji, khususnya untuk golongan belia dan siswaza seperti program Jumper, Protege dan juga TIP. Dalam masa yang sama, kementerian juga akan perkenalkan skim Rent to Own dalam usaha membantu usahawan mempunyai bangunan ataupun aset sendiri. Sebagaimana kita sudah maklum bahawa dasar keusahawanan nasional pula telah menggariskan sasaran jangka masa sederhana dan panjang untuk memastikan pencapaian ekspresi Malaysia sebagai sebuah negara keusahawanan menjelang 2030. Sasaran yang telah ditetapkan adalah seperti berikut. Sumbangan PKS kepada KDNK daripada 37.4% pada tahun 2018 kepada 45% pada tahun 2025 dan 50% menjelang 2030. Pekerjaan yang dijana oleh PKS daripada 66.2% pada tahun 2018 kepada 72% pada tahun 2025 dan 80% menjelang 2030. Sumbangan PKS kepada nilai ekspor daripada 17.5% pada tahun 2018 kepada 25% pada tahun 2025 dan 30% menjelang 2030. Dan sumbangan perolehan koperasi juga daripada RM40.3 bilion pada tahun 2018 kepada RM50 bilion pada tahun 2025 dan 60 bilion menjelang tahun 2030. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih sahabat Yang Berhormat Menteri atas jawapan diberi. Yang Berhormat Menteri, kita sekarang di bawah grassroots. Adakah kementerian lihat ataupun kementerian kewangan lihat atau tidak? Banyak sekarang SME jarang pinjaman tidak boleh dibayar. Banyak sudah mau pergi lelong. Apa cadangan dan rancangan kementerian akan bantu? Dan juga adakah kementerian dapat melonggarkan syarat pinjaman dan meningkatkan jumlah pinjaman untuk membangunkan semula ekonomi negara, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana? Dan juga adakah kementerian dapat melonggarkan tempoh bayaran balik pinjaman terutama dari SME Bank kepada para usahawan SME. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Menteri. Terima kasih sahabat saya daripada Bintulu yang begitu perhatian mengenai masalah PKS. Sebenarnya yang saya ingin maklumkan bahawa moratorium yang diberi kepada peminjam-peminjam di bawah agensi-agensi di bawah MEDEK ini, sekarang ini kalau ikut angka yang diberi ialah 5 bilion moratorium yang diberi. Dan saya juga akan melihat
kalau sehingga ujung tahun ini masih usaha-usaha ini menghadapi masalah, maka kita boleh pertimbangkan untuk memberikan kelonggaran dan juga interest yang dicadangkan, kerana kita faham bahawa sekarang ini yang masalah ialah usahawan sedang menghadapi berbagai masalah. Dalam masa yang sama, di bawah MedEC, agensi di bawah MedEC, kita akan bekerjasama, dan jika ada mana-mana agensi yang mempunyai pinjaman di bawah MedEC ini tetapi mereka ada masalah, dan kita akan berikan kelonggaran untuk memberikan pinjaman. Contoh, kalau dia ni penyewa bangunan udara, tidak boleh nak terus berniaga kerana modal tak cukup, maka kita akan kerjasama dengan Tekun ataupun SBM Bank untuk memberikan pinjaman kepada usahawan ini. Jadi kita akan sentiasa melihat untuk bagaimana untuk kita nak memulihkan, bukan saja nak memulihkan kembali ekonomi, tetapi usahawan yang sedang terkesan kerana pandemik COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Ulu Langat. Terima kasih, Speaker. Ahli-ahli Parlimen dan rakyat Malaysia sangat mengharapkan menteri-menteri dan timbalan menteri berani menjawab bukan hanya pada dasar kementerian dia sahaja, tapi dasar kabinet itu sendiri. Seperti soalan judi tadi, saya lihat ada timbalan menteri yang tak berani untuk memberikan pandangannya dengan jelas. Baik, pakej perlindungan rakyat dan pemulihan negara, pemulih. Saya dipahamkan 15 Jun dulu 150 bilion ke arah pemulihan fasa 2, 3 dan 4 dalam pelan pemulihan negara. Saya bimbang wang sebanyak itu akan berlaku ketirisan, cukai tak rasmi, markup dan make up tambahan tanpa fokus kepada objektif asal. Apakah kursus-kursus modul kemudahan, berapa ramai yang telah mengikutinya serta berapa sasaran yang telah dirancang untuk itu supaya berlaku kerjasama antara kementerian ini dan Kementerian Keuangan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya bersetuju seperti yang Berhormat kata. Dalam segi pelaksanaan ni kita tengok ada dua. Satu, dasar. Dasar ni dah betul lah. Kita dah bagi peruntukan berbilion-bilion seperti yang Berhormat cakap. Tetapi yang saya lihat ia kadang perlaksanaannya. Yang kadang-kadang birokrasi dia masih ada, kadang-kadang rektibnya kuat dan sebagainya, mengikut keadaan seperti biasa. Sedangkan kita dalam keadaan yang kita sedang keadaan yang luar biasa. Sebab itu saya di MedEC kita ambil beberapa langkah. Sebagai contoh, salah satu halangan kadang-kadang yang menyebabkan lambat proses ni nak tengok sikris, nak tengok sitos. Jadi saya dah berkata bahawa di bawah Kementerian MedEC kita ketepikan, sikris ketepikan, sitos ketepikan. Tolong dengan segera, dan juga proses untuk meluluskan ini mestilah mengikut apa yang telah ditetapkan oleh agensi-agensi. Kerana itu kementerian saya menubuhkan jawatan pemantau untuk memastikan apa yang dijanjikan oleh agensi ini mesti dilaksanakan. Jika ada di antara agensi ini tidak melaksanakan dengan janji yang telah diberikan, maka mereka yang memohon pinjaman boleh membuat aduan kepada pihak MedEC. Sebab itu kita nak pastikan bahawa apa yang diperuntukkan bilion-bilion ini benar-benar sampai kepada rakyat. Dan sebagai contoh, target kementerian saya dalam tempoh 100 hari ini nak menolong hampir 179,000 usahawan. Sama ada tercapai atau tidak, inilah pemantauan yang akan dibuat. Dan saya minta ahli Parlimen dalam Dewan ini, jika ada rungutan daripada mana-mana rakyat yang mengatakan agensi di bawah MedEC ini lambat, slow, macam-macam nak lagi, tolong lapor kepada saya janji tindakan tegas akan diambil kepada mana-mana pegawai yang melengah-lengahkan atau menyusahkan rakyat untuk mendapat bantuan. Terima kasih.